Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Fazli sebagai pengacara untuk perbincangan kita pada hari ini mengenai isu segelintir pasangan kini beranggapan jumlah anak yang ramai adalah bukan satu masalah. Namun dengan peningkatan kos sara hidup sekarang, memiliki ramai anak mungkin bukan satu keputusan yang bijak. Jadi bersama saya pada hari ini iaitu Ustazah Nur Eliana dan juga pakar perunding keluarga iaitu Cik Hazrin akan membincangkan isu perancangan kehamilan menurut Islam dan juga sains. Dengan itu, saya mempersilakan Ustazah Nur Eliana untuk memulakan perbahasan kita pada hari ini. Jadi, silakan Ustazah. Assalamualaikum, saya Eliana. Terima kasih kepada pengacara yang memberi soalan mengenai isu perancangan kehamilan ini. Segelintir pasangan kini beranggapan jumlah anak yang ramai bukan sesuatu masalah. Namun yang sedemikian, dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ni, memiliki ramai anak mungkin bukan keputusan yang baik. Kebajikan mungkin terabai. Yang paling kerap dilupakan adalah keadaan fizikal dan mental ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut. Okey, saya akan menerangkan dari perspektif Islam. Sebagai definisinya, perancangan keluarga ini kaedah mengawal kehamilan supaya kehamilan hanya berlaku pada masa yang dirancang oleh pasangan suami dan isteri, pada kuantiti iaitu jumlah anak yang dikehendakinya sahaja. Perkataan merancang juga bermakna mengatur terlebih dahulu, sama ada mempersiapkannya atau merencanakan keluarganya sendiri. Okey, seterusnya kita akan bincangkan dari segi hukum pula. Terdapat para ulama yang berbeza pandangan tentang hukum ini. Bagi yang tidak membenarkannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka." Ia berpendapat bahawa rezeki itu berada dalam ketentuan Allah dan Allah lah yang menetapkan pembahagian rezeki bagi setiap anak. Bagi yang membenarkannya, berdalilkan Attar daripada Jabir radhiyallahu anha, kami dahulukan melakukan azan pada zaman Rasulullah SAW sedangkan Al-Quran sedang turun. Mereka memperincikan perancangan keluarga atau tanzim al-usrah kepada tanzim al-nasal, iaitu perancangan keluarga, dan tahdid al-nasal, iaitu membataskan anak. Terima kasih Ustazah Nur Eliana atas hujahan yang sangat memberasakan dan juga jelas untuk kita fahami. Seterusnya, saya mempersilakan Cik Hazrin untuk melanjutkan perbahasan kita dari segi perspektif sains dan juga teknologi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazrina Hazwani. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Sebelum saya berkongsi tentang kaedah perancangan kehamilan menurut sains dan teknologi, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pasangan untuk membataskan bilangan anak. Faktor yang pertama ialah faktor peningkatan kos sara hidup, termasuk pembelanjaan harian seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, penjagaan kesihatan dan pembelanjaan harian membuatkan pasangan berfikir tentang jumlah anak yang mereka mampu untuk memberi layanan yang mencukupi. Yang kedua, keadaan pekerjaan dan pendapatan keluarga. Jika pasangan tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi dan stabil, mereka perlu membataskan jumlah anak agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak yang sedia ada. Yang ketiga, keperluan dan matlamat keluarga. Contohnya, ada pasangan yang mengutamakan kerjaya atau pengalaman hidup yang lain sebelum membesarkan lebih banyak anak. Faktor yang seterusnya ialah faktor pendidikan. Pasangan yang mementingkan pendidikan tinggi untuk anak-anak mereka mungkin akan membataskan jumlah anak agar dapat memberi pendidikan yang lebih berkualiti kepada setiap anak. Seterusnya, faktor hutang dan tanggungjawab lain seperti pembayaran pinjaman rumah atau kereta boleh mempengaruhi keupayaan keluarga untuk menguruskan jumlah anak yang lebih besar, atau keperluan yang lebih penting seperti menjaga ibu bapa yang sudah tua adalah faktor pasangan membataskan jumlah anak mereka. Seterusnya, kita akan pergi kepada perkembangan perancangan kehamilan dalam sains dan teknologi. Pada hari ini, terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh pasangan yang ingin merancang jumlah anak dalam sesebuah keluarga. Antara contohnya ialah kaedah kontraseptif hormonal seperti penggunaan pil perancang yang mengandungi hormon estrogen dan progestin yang berfungsi dengan menghentikan ovulasi dan mengubah lendir serviks untuk menghalang sperma. Yang kedua, implan hormonal.
Impian ini ditanam di bawah kulit dan melepaskan hormon untuk mencegah kehamilan selama beberapa tahun. Kaedah yang kedua ialah kaedah kontraseptif non-hormonal pula. Yang pertama ialah kondom yang dipakai oleh lelaki atau perempuan yang menjadi penghalang fizikal, yang menghalang sperma untuk mencapai telur ovum bagi betina. Yang kedua ialah diafragma yang menjadi penghalang yang diletakkan dalam rahim wanita untuk menutup serviks. Seterusnya, spermisida iaitu produk kimia yang membunuh atau menghentikan gerakan sperma tersebut. Yang ketiga ialah kaedah IUD. IUD ialah peranti yang ditanam dalam rahim dan boleh berhormon atau tidak berhormon untuk mencegah kehamilan. Yang terakhir ialah kaedah berdasarkan pemahaman kita haid dan masa subur wanita untuk mengelakkan hubungan seks semasa waktu subur. Ini seperti penggunaan aplikasi dalam telefon pintar untuk mengenal pasti dan mengawasi tarikh yang perlu dielakkan untuk hubungan suami isteri supaya dapat merancang bilangan anak dalam sesebuah keluarga. Dalam slide seterusnya, kita akan dapat lihat anggaran kos membesarkan anak di Malaysia bermula dari anak itu lahir hingga berumur 20-an. Kita dapat lihat di sini bahawa kos kehamilan untuk fasiliti kerajaan iaitu RM220, manakala swasta ialah RM12,060. Bila pasangan juga perlu memikirkan suasana keselesaan untuk ibu yang melahirkan. Jadi ramai juga yang memilih untuk melahirkan di fasiliti swasta. Seterusnya, kos dari bayi hingga 6 tahun iaitu lebih RM47,000. Untuk kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun yang memasuki sekolah rendah memerlukan belanja antara RM55,000 hingga ke RM92,000, termasuk pembelanjaan uniform sekolah, duit belanja, keperluan sekolah, hiuran, ubat-ubatan dan lain-lain. Untuk sekolah menengah pula, belanja antara RM53,000 dan RM91,000. Jika anak itu menginjak ke umur 19 ke 19 tahun, merujuk kepada anggaran kos ini, di mana anak-anak memasuki asasi, matrikulasi atau diploma, anggarannya ialah RM31,000 ke RM87,000. Manakala untuk anak yang sambung pengajian ke ijazah, memerlukan belanja seperti RM24,000 ke RM547,000 setahun. Akan tetapi, ini hanyalah sebagai anggaran kerana kos sebenar bergantung kepada seseorang individu tersebut. Tetapi apa yang saya mahu memperlihatkan di sini ialah betapa kita perlu mempunyai kewangan yang kukuh dan perancangan masa depan yang betul supaya kita dapat membesarkan anak-anak dengan penuh keselesaan. Oleh itu, menurut saya, pentingnya perancangan kehamilan untuk menetapkan jumlah anak seperti yang saudari Eliana nyatakan tadi pada hadis riwayat Al-Bukhari tentang dibenarkan untuk membataskan jumlah anak. Terima kasih Cik Hazrin atas hujahan yang sangat bernas dan saya harap hujahan tersebut dapat membantu sesebuah keluarga itu untuk lebih memahami cara merancang keluarga dengan lebih bijak. Seterusnya, sedikit di sini saya ingin menambah tentang kesan-kesan terhadap ibu bapa dan anak-anak mengenai isu ini. Jadi, pada pendapat saya, peningkatan jumlah anak boleh memberi kesan yang signifikan terhadap kesihatan ibu bapa. Contohnya dari segi beban fizikal yang perlu dipikul oleh sang bapa yang mungkin perlu bekerja lebih masa untuk menambah jumlah pendapatan bulanan untuk tanggungan yang ramai dan memastikan ekonomi keluarga itu stabil. Begitu juga untuk sang ibu yang perlu menguruskan anak-anak dengan kelengkapan persekolahan, menguruskan rumah, memasak dan sebagainya, boleh menyebabkan risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi dan keletihan yang melampau. Selain itu, tuntutan emosi yang tinggi seperti tekanan untuk memberi perhatian dan kasih sayang yang mencukupi kepada setiap anak juga boleh menyebabkan tekanan mental kepada ibu bapa seperti depression atau kemurungan. Seterusnya, isu ini juga memberi kesan terhadap pendidikan anak seperti peningkatan pembiayaan untuk setiap anak dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi keperluan pendidikan asas mereka seperti pembelian buku, pakaian seragam, peralatan sekolah dan pembiayaan pendidikan tambahan. Hal ini dapat membatasi akses anak-anak terhadap pendidikan yang berkualiti. Di samping itu, kasih sayang terhadap setiap anak juga akan terkesan kerana tidak diberikan masa untuk diluangkan bersama secukupnya. Hal ini akan mengakibatkan anak mengalami impak negatif seperti rasa tidak dihargai, mencari kasih sayang di luar, hilang kepercayaan diri dan kesukaran untuk membentuk hubungan sosial yang sihat. Oleh itu, kasih sayang dan perhatian yang cukup amat penting untuk perkembangan anak-anak.
Jadi, apa yang dapat saya simpulkan dalam perbincangan ini ialah perancangan kehamilan perlu dipertimbangkan dengan bijak sebelum membina sesebuah keluarga. Bab kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Kita sendiri yang tahu tahap kemampuan ekonomi kita untuk memiliki jumlah anak yang kita mahukan supaya kita dapat membina kesejahteraan dan keharmonian sesebuah keluarga dengan baik.